Okey, kita sambung kepada work activity yang kedua. Jadi belajar ada belajar berkenaan dengan work activity satu yang berkenaan dengan identify tender document. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada work activity 2 iaitu procure tender document, iaitu bagaimana kita nak dapatkan dokumen tender. Jadi dekat sini dalam related knowledge kita ada 8 related knowledge yang perlu kita cover, iaitu yang pertama tender document location, yang kedua person in charge of tender document, yang ketiga cost of tender document, yang keempat site visit if required, yang kelima relevant document to obtain tender document, dan yang keenam company's registration certificate, yang ketujuh company profile, dan yang terakhir yang ke-8 date of tender document submission. Okey, yang pertama tadi, untuk related knowledge kita iaitu berkenaan dengan location of document tender, iaitu lokasi dokumen tender, dekat mana kita nak dapatkan dokumen tender. Jadi untuk kita dapatkan dokumen tender ni, dulu mungkin susah masa zaman-zaman sebelum ada internet apa. Jadi mungkin kalau tender ni selalunya kita dapat melalui newspaper ataupun surat khabar. Tapi dunia semakin maju, jadi banyak dia punya platform untuk kita dapatkan dokumen tender ni. Jadi yang kita boleh dapatkan 3 lah lokasi yang kontraktor boleh dapat untuk tahu ada atau tidak offer untuk tender. Jadi yang pertama surat khabar lah. Surat khabar ni kita boleh tengok lah macam mana dia dapat iklanan. Kemudian melalui laman web agensi iaitu CIDD kita boleh dapat, KKR kita boleh dapat, PPT untuk pihak pengusaha tempatan kita boleh dapat, MOF, kemudian KKR, dan juga banyak lagi lah di laman-laman web agensi ni. Jadi kemudian yang ketiga kita boleh dapatkan notis iklan di agensi masing-masing. Jadi selalulah untuk pergi ke agensi-agensi yang tawarkan tender, kita tengoklah iklan yang dipaparkan di notice board. Kadang-kadang bukan kita dapat tender, mungkin iklan tender mungkin ada sebuah harga. Jadi secara salah kita melawat dan kita ambil ada connection dengan pegawai yang terlibat untuk dapatkan maklumat secara lebih lanjut berkenaan dengan sebarang sebuah harga ataupun tender. Okey, kita masuk kepada iklan tender. Okey, untuk iklan tender, jadi iklan tender ni terbahagi kepada 2. Yang pertama tender tempatan, yang kedua tender antarabangsa. Okey, untuk iklan tender bagi tender tempatan, untuk kita buat iklan, macam mana kita nak buat? Jadi sekurang-kurangnya satu akhbar harian utama berbahasa Melayu. Kita boleh buat iklan. Kemudian tarikh tender ditutup iaitu sekurang-kurangnya 21 hari daripada tarikh dokumen tender mula dijual. Sebenarnya dekat iklan tender nanti dia akan mention bila dokumen tu tender mula dijual. Jadi dia punya tarikh tutup nanti dia sekurang-kurangnya 21 hari. Okey, tarikh tender ditutup yang melibatkan lawatan tapak. Sekarang ada lawatan tapak. Dia punya tarikh tutup tu adalah sekurang-kurangnya 21 hari dari tarikh lawatan tapak yang ditetapkan. Iaitu lepas saja lawatan tapak 21 hari selepas tu. Okey, kenyataan tender perlu dimasukkan ke dalam laman web agensi dan pautan ke portal My Government, My GOV bagi tender kerja. Dan maklumat iklan tender perlu dimasukkan ke dalam laman web CIDD. Tadi saya dah terangkan berkenaan dengan macam mana kita nak dapatkan iklan tender, iaitu daripada surat khabar, daripada internet kan. Jadi memang disyaratkan supaya kita masuk dalam laman web agensi yang tawarkan dan juga dalam portal My Government dan juga dalam laman web CIDD. Okey, untuk tender antarabangsa pula, okey, perlu dibuat iklan dalam 2 akhbar harian tempatan utama, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dia punya tarikh tutup pula sekurang-kurangnya 56 hari daripada tarikh dokumen dijual. Jika melibatkan lawatan tapak,
dia punya tempoh tanda tutup tu ialah 56 hari dari tarikh lawatan tapak yang ditetapkan. Okey, sama juga kenyataan tender berkenaan tender masa ni perlu dimasukkan ke dalam laman web agensi dan tautan ke dalam portal My Government. Okey, kenyataan tender dihantar ke kedutaan asing yang berkaitan. Okey, next. Untuk iklan tender, apakah kandungan yang ada dalam iklan tender tersebut? Okey, yang pertama berkenaan dengan agensi yang memanggil tender tersebut. Yang kedua mesti ada tajuk tender tersebut. Yang ketiga jenis tender. Jadi jenis tender ni sama ada tender tu T1 terbuka ataupun fast putra, dia akan mention detail kat situ. Kemudian syarat-syarat untuk kelayakan ke tender. Okey, yang kelima tempat dan tarikh dijual. Ia ada tempat, tarikh dan masa dokumen dijual. Kemudian berkenaan dengan lawatan tapak, iaitu tempat, tarikh dan masa bagi lawatan tapak sekiranya ada. Kemudian yang ketujuh ialah harga dan bayaran. Jadi harga, cara dan kepada siapa bayaran dokumen tender tu yang perlu kita buat. Okey, kemudian yang ke-8 tempat dan tarikh terima dan tutup. Jadi dekat iklan tender tu mesti menyatakan tempat, tarikh dan waktu tender diterima dan ditutup. Dengan iklan tender. Okey, jadi di sini saya lampirkan catatan akhbar berkenaan dengan iklan tender JKR. Okey, jadi kenyataan tender ni diberikan tarikh dia 24/10/2016. Okey, tender adalah dibelawa daripada kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun kita dipanggil CIDB atau Pukonsa. Okey, ini untuk kontraktor di Sabah, UPKJ untuk di Sarawak atau Kementerian Kewangan. Dalam grade, kategori, pengkhususan dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan untuk membuat tawaran buat masa ini bagi kerja berikut. Okey, ini table yang dinyatakan dalam jadwal tender ni. Okay, pejabat yang memanggil tawaran ialah JKR Perak. Okay, ini tajuk pula, tajuk projek pembiayaan. Tajuk dia ialah kerja-kerja membakal, memasang, menguji serta menguji terima sistem pinjaman udara dan pengudaraan untuk cadangan pembinaan Mahkamah Syariah Taiping. Perak larut, matang dan selama Perak dan Rizwan. Dan taraf atau jenis syarikat Bumi Putera T1. Okay, T1 ni apa maksud dia? Pelajar-pelajar tengok di bawah ni. Jenis syarikat tempatan T1, syarikat 100% milik tempatan. Kemudian grade, kategori dan kekhususan atau kelas tajuk dan tajuk kecil, kelas kepala dan subkepala dia. Kat sini dimension berdaftar dengan CIDB. Jadi kat sini memang dimension CIDB. Jadi yang penguasa UPKJ, yang Kementerian Kewangan ni dia bukan dia keperluan lah untuk masuk dalam tender ni. Sebab dimension hanya yang berdaftar dengan CIDB. Okey, grade G3. Kita tengoklah grade G3 ni nilai dia berapa kan. Kalau ikutkan G3 ni adalah 500,000 hingga ke 1 juta. Okay, kategori ME iaitu Mechanical Electrical, pengurusan M01, jadi bidang hawa dingin. Jadi ME ni kategori Mechanical Electrical seperti yang saya terangkan dalam buku aktiviti yang pertama. Okay, kemudian tempat dan tarikh dokumen mula dijual. Ini pada boleh tengok dijual di Pejabat JKR Perak tingkat 1 bahagian kontrak dan perubahan. Tarikh dijual 24/10/2016 hingga 17/11/2016, lebih kurang 14 hari. Okey, masa ada 8 pagi hingga 4 petang. Jadi waktu ni lah kita boleh beli dokumen tender tersebut. Jadi untuk bayaran dokumen tender tersebut, okey, harga dia RM132 dan dibayar atas nama Bendahari Negeri Perak Darul Rizwan. Tempat dan tarikh dan waktu tender tertutup di tempat yang sama juga, tempat yang kita beli tu. Okey, iaitu di tingkat 1 bahagian kontrak dan perubahan. Dan tarikh tutup dia 14/11/2016 jam 12 tengah hari. Ini standard lah. Dia punya jam ni memang boleh kata semua memang jam dia 12 tengah hari dia punya masa tutup. Okey, lepas tu kita tengok di sini nyatakan taklimat projek dalam lawatan tapak adalah tiada. Jadi tiada lawatan tapak. Kat ni dia mention kalau bagi tawaran tapak atau sesi taklimat tender yang diwajibkan hanya bernama yang tercatat dalam sijil PPK, SPKK, Pupangsa atau UPKJ yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat berkenaan. Kontraktor atau syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada bernama dan dalam PPK, SPKK, Pupangsa atau UPKJ. Okey, kat sini dia mention sekiranya ada taklimat
versi kalimat ataupun lautan tanpa, tapi kat sini kita memang dah dinyatakan bahawa tiada kalimat projek dan lautan tanpa. Tapi kalau dengan sistem ini sekiranya ada, kita tak boleh wakil pegawai lain selain daripada pelama dalam PPK itu sendiri lah. PPK, SPK, kuasa atau PPKJ. Maksudnya dia tak mau ada wakil kuasa, dia nak owner tu datang sendiri. Okey. Lepas tu dokumen media tender boleh disemak dan dokumen tender boleh dibeli di jabat-jabat berkenaan semasa waktu jabat. Jadi sentiasa kita nak pergi dalam waktu tempoh kita dah beli, kita nak pergi tengok dokumen media tender tu, kita boleh lah pergi lawat dia tersebut, dan mungkin nak pernah tanya sikit berkenaan dengan mungkin ada yang tidak faham kan, dia boleh dibuat dalam waktu-waktu jabat. Okey, kemudian bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk draft pen atau terima wang ataupun wang pos di atas nama Ketua Akaunten Kementerian Kerjaya Raya. Okey, ini dia mention jadi kita nak buat bayaran tu. Untuk ni letak nama Ketua Akaunten Kementerian Kerjaya Raya. Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil kontraktor yang sah sahaja. Wakil kontraktor hendaklah dikenakan membawa pengakuan asal, pengakuan pendaftaran kontraktor dan sijil perolehan kerja-kerjaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) serta sijil taraf Bumi Putra yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan usahawan jika berkenaan beserta satu salinan sijil-sijil tersebut. Bagi kontraktor yang berdaftar dengan sponsor atau UPKJ, wakil kontraktor yang sah dikenakan membawa pengakuan sijil asal pendaftaran kontraktor, dengan sponsor atau UPKJ dan sijil taraf Bumi Putra jika berkenaan. Okay, kat sini kita tengok. Okay, inilah sijil-sijil yang perlu kita bawa. Sebab kita tak boleh buta-buta pergi ambil. Dia mesti ada cara dia untuk kita dapatkan dokumen tender tu. Kita nak pergi dekat agensi tersebut, kita sediakan sediakan bayaran untuk dokumen tender tu melalui draft bank ataupun kiriman wang ataupun wang pos. Kemudian kita kena bawa sijil-sijil yang berkaitan untuk sebagai bukti lah yang kita ni memang layak untuk menyertai tender tu. Okay. Jadi next saya akan sediakan sikit berkenaan dengan semua maklumat-maklumat yang ada dalam kenyataan tender. Contoh iklan tender yang saya ambil daripada laman web. Okay. Dan ni iklan tender di Selangor. Okay. Kita tengok apakah dia punya tawaran tender tersebut. Okay. Kerja-kerjanya ialah kerja-kerja pemasangan sistem penyaman udara untuk cadangan membina dan menyiapkan pejabat baru JNS Selangor di Menara Nazar PDI 113 Shah Alam Selangor kawasan. Okay, ini maklumat-maklumat tender berkenaan. Jadi yang tawarkan ialah kerajaan Selangor, menyatakan juga nombor tender, kemudian tarikh iklannya dinyatakan 5 Ogos 2019 sampai 22 Ogos 2019, akan dijual 8 Ogos 2019 hingga 22 Ogos 2019. Tarikh tutup 22 Ogos 2019 dan masanya ialah pada pukul 12 PM. Okay, tempat untuk kita hantar di bahagian kontrak dan ukur bahan dekat bawah kompleks ibu jabat dekat Selangor. Okay, kemudian harga dokumen tersebut ialah RM140 dan ini pula di bawahnya syarat-syarat tender di mana kontraktor perlu bawa sijil-sijil asal dan juga berserta dengan salinan semasa pembelian tender. Okey, jadi sijil-sijil apa yang perlu dibawa ialah pengakuan pendaftaran kontraktor, PPK, sijil perolehan kerja kerajaan SPKK dan sijil taraf Bumi Putra iaitu STP yang masih sub. Okey, bayaran macam sama juga yang sebelum ni, iklan yang saya tunjukkan dalam keratan akhbar tu. Okey, yang ni menggunakan wang pos atau wang terima pos pen draft dibuat atas nama Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor. Okey, jadi ini dia bagi dia punya contact number di bahagian mekanikal dekat Selangor. Kemudian dinyatakan juga pembelian dokumen tidak boleh dibeli secara online. Kalau nak beli dia kena pergi ke bahagian kontrak dan perubahan. Okay, walaupun iklan ni dalam iklan secara online, tapi walaupun dokumen tender ni mesti beli secara manual. Jadi surat wakil kuasa juga diwajibkan bagi wakil syarikat. Jadi dibenarkan kalau kat sini dinyatakan wakil kuasa boleh ambil dokumen tender. Tadi yang sebelum ni tak boleh. Wakil kuasa dia kena owner itu sendiri. Okey, kat sini dinyatakan pihak tuan dan puan juga tidak
dibolehkan menjadi wakil lebih dari satu syarikat untuk membeli tender sebuah agam. Sebab kita main seorang tapi kita nak ambil 2-3 company, tak boleh, hanya seorang satu company. Okey, kemudian dinyatakan juga waktu operasi kaunter dibuka senyada Khamis 8 pagi sampai 2 tengah hari, 2 petang sampai pukul 4 petang, Jumaat 8 pagi sampai 9 pagi, 2.45 sampai 4 petang. Jadi masa-masa ni penting lah sebab kita nak deal dengan agensi, jadi kita kena ikut apa yang dinyatakan dalam waktu operasi kaunter tersebut. Jangan pula pergi Pak Sengong dan nyatakan pukul 4. Jadi sebelum pukul 4 boleh dapatkan dokumen tender tersebut. Okey. Kod bidang dinyatakan di sini, kita tengok G3, kod bayar tidak melebihi RM 1 juta. Jadi dia punya grade G3, bidang perusahaan CIDB. Kalau seperti yang saya nyatakan sebelumnya, kalau aircon ni memang dia punya bidang M01, sistem hawa dingin. Okey. Ada bagi banyak-banyak contoh lagi yang boleh belajar tengok. Contoh-contoh iklan tender. Jadi saya akan beri link ni, jadi pelajar-pelajar boleh tengoklah contoh-contoh iklan tender yang sedia ada. Okey, kita masuk pula kepada tajuk pegawai yang bertanggungjawab. Okey, siapa pegawai yang bertanggungjawab? Okey, dekat sini kita tengok ini contoh yang saya ambil sebab dia di belakang sekali tu dia mesti nyatakan siapa yang pegawai yang bertanggungjawab yang boleh kita kontak lah kalau ada masalah. Kat sini kita tengok pegawai yang bertanggungjawab ni selalunya yang berkaitan dengan bahagian pentadbiran atau kewangan lah, yang selalu menjadi urus dia. Kadang-kadang dia letakkan jugalah pegawai teknikal yang buat spek ni untuk kita kontak kalau ada sebarang masalah, ada yang tak clear dalam tender tersebut, kita boleh kontak person yang dinyatakan di iklan tender tersebut. Sebab kadang-kadang mungkin spesifikasi tak jelas, jadi kita kena cari alternatif macam mana kita dapatkan dia punya spesifikasi itu bagi jelas. Jadi kita kontak lah orang yang dinyatakan dalam iklan tender tersebut. Okey, ini berkenaan dengan kos dokumen tender. Jadi untuk kos tadi yang kita tengok, kita ada nyatakan di iklan tender berapa harga. Sebenarnya dia bergantung kepada nilai-nilai tu lagi. Kita tengok lagi mahal, maksudnya dokumen tender tu lagi tebal. Jadi kalau tengok dia punya kos dia, kita ambil daripada perkeliling kewangan. Jadi kalau untuk A4 ni dia punya charge dia 75 sen selai, A3 RM1.40 sen untuk selai, A2 RM7 selai, A1 RM13 selai, dan A16 selai. Tapi walaupun bagaimanapun minimum harga untuk minimum harga dokumen tender ialah RM RM100. Okey, dia sambung tadi berkenaan dengan kos dokumen tender. Jadi tender yang mempunyai lukisan dan kod dokumen sulit, deposit diperlukan sebanyak RM10,000 dan deposit ini akan dipulangkan kembali setelah dokumen tender dikembalikan dalam keadaan yang baik. Kemudian dokumen tender JKR biasanya berharga antara RM200 hingga RM400 masuk pelan dan lukisan spesifikasi. Okay, bagi kebiasaan bagi sektor swasta, jadi harga dokumen tender ni dia berlainan sikit dengan agensi kerajaan, di mana dia ada wang kesungguhan ataupun dia panggil wang cadangan yang biasanya dalam bentuk band draft. Harganya adalah dalam lingkungan RM2,000 sehingga RM3,000, tapi tidak melebihi RM5,000 bergantung kepada saiz projek yang terlibat. Jadi ini khas untuk yang sektor swasta. Sebab dia sektor swasta ni dia tak pekat dengan undang-undang yang daripada dealing kewangan. Jadi bergantung kepada company itu sendiri. Ini kita tengok tadi berkenaan dengan kos dokumen tender tadi. Jadi kat sini kita tengok yang mana saya bulatkan ni harga dokumen tender. Contoh dia harga yang tadi dia RM130 dan yang iklan melalui online RM140. Okey, ini kos dokumen tender. Okey, kita masuk pula kepada tajuk lawatan tapak. Jadi untuk lawatan tapak ni ada setengah tender dinyatakan kita perlu hadir untuk sesi lawatan tapak. Jadi seperti yang boleh lihat untuk notis tender majlis Bandaraya Ipoh ni ada nyatakan tarikh untuk lawatan tapak. Jadi sebenarnya lawatan tapak ni penting untuk bantu kontraktor untuk estimate harga yang
yang patut, sebab kadang-kadang kita takut mungkin raja tu sukar, mungkin raja tu terlampau tinggi, mungkin perlu sewa crane ataupun mungkin jarak terlalu jauh, ataupun dia ada halangan-halangan yang boleh melibatkan kos kita tu bertambah. Selain tu, untuk sediawatan ni, kontraktor boleh bertanya berkenaan tender yang ditawarkan, segala mungkin apa yang tak clear tu kita boleh tanya waktu sesi lawatan tapak. Jadi pentinglah untuk sesi lawatan tapak ni bagi setiap kontraktor. Okey, ini berkenaan dengan dokumen yang berkenaan untuk dapatkan dokumen tender. Jadi saya dah terangkan tadi apa yang perlu kita bawa. Jadi kita tengoklah dekat iklan tu dia menyatakan untuk dapatkan dokumen tender tu apa keperluan yang perlu kita bawa, sama ada salinan sijil ataupun dia nak sijil asal ataupun dia tak benarkan wakil kuasa. Jadi kontraktor kena alert lah, kena tengok iklan tender tu, sebab gambar kadang-kadang tu kita miss benda ni. Jadi owner hantar wakil untuk ambil dokumen tender, tapi pihak agensi tak benarkan wakil kuasa, jadi owner dia kena pergi ambil. Jadi banyak kali pula lah nak kena balik pula dan nak minta pula owner tu pergi ambil. Jadi kita nak elakkan benda-benda ni daripada membuang masa kita lah. Okay, sama juga untuk yang iklan dalam online pun sama, apa yang perlu dibawa saja sijil-sijil lah yang berkaitan sebab dia nak sahkan yang kita ni memang layak untuk dapatkan dokumen tender. Tak mahu pula kalau kita tengok dokumen tender tu, dia punya iklan tender tu tawarkan grade G3, kita ada G2, jadi membazir lah dan nak kena bayar kan dia punya dokumen tender tu. Jadi nak elakkan daripada tu kena bawa lah sijil-sijil yang berkaitan. Okay, apakah dokumen yang saya nyatakan tadi? Yang selalunya ialah sijil Pakar Pendaftaran PKK atau KKM, Kementerian Kewangan punya sijil beserta salinan, sijil pencakapan status bumi putra beserta salinan jika dikendaki, surat perwakilan kuasa sekiranya kontraktor berkenaan mewakilkan kaki tangan untuk mengambil dokumen tawaran, sijil Pakar Pendaftaran asal CIDB yang berkaitan, bayaran untuk dokumen tender sama ada dalam bentuk tunai, cek, wang pos atau pen draft. Ini dokumen-dokumen yang perlu dibawa lah, yang selalunya perlu dibawa. Okey, kita masuk kepada sijil-sijil yang berkaitan. Okey, belajar kita tengok ini contoh sijil daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Okey, ini sijil akta pendaftaran syarikat, ini kod bidang yang berkaitan dan juga sijil akta pendaftaran syarikat mitra. Okey, untuk selalunya tajuk yang digunakan, kod bidang yang digunakan dalam sijil kewangan ni ialah 220301, iaitu alat hawa dingin. Okey, contoh tender yang memerlukan sijil kewangan ni, belajar boleh lihat iklan tender Majlis Bandar Raya Ipoh ni. Jadi kalau tengok ni dekat kelayakan kontraktor syarikat ni, dia terbuka grade G3 atau G4 dalam CIDB, ME, M01 dan dinyatakan atau 220301 alat hawa dingin window split berpusat. Okay, kat sini maknanya ada dua pilihan, sama ada kontraktor tu ada sijil CIDB ataupun sijil Kementerian Kewangan. Kalau dia ada sijil CIDB, kod yang dia mesti ada ialah ME M01. Kalau dia tak ada sijil CIDB tapi dia ada sijil kewangan dan dia ada kod bidang 220301, maksudnya dia boleh masuk untuk tender yang dinyatakan lah, untuk tender agensi Majlis Bandar Raya Ipoh. Okey, ini sijil-sijil CIDB. Okey, sijil CIDB ni yang tadi yang kita belajar tadi, iaitu sijil Pakuan Pendaftaran. Okey, dia akan nyatakan kita punya grade untuk kita punya pendaftaran, lepas tu dia akan nyatakan kita punya kategori kita dan juga dia punya pengkhususan. Jadi dia akan nyatakan, contoh ni kalau kita tengok ni dia punya pendaftaran dia grade ni untuk G7. Okey, kemudian ini sijil SPKK, sijil perolehan kerajaan, jadi bidang-bidang yang berkaitan, itu grade dan juga kategori. Dan kemudian sijil taraf bumi putra. Tapi sijil ni kita perlu still ambil dekat pusat khidmat kontraktor PKK khas untuk dapatkan sijil bumi putra. Okey, kemudian kita sentuh sikit berkenaan dengan profil syarikat. Okey, profil syarikat ni sebenarnya penting dalam kita punya
kita punya untuk pengisian tender lah. Sebab nanti kita kena sertakan profile company ni. Jadi profile company ni apa yang perlu ada basicnya di dalam profile company itu mesti ada pendahuluan, latar belakang perniagaan, maklumat bank, syarikat, latar belakang pengurusan syarikat, carta organisasi syarikat, aktiviti perniagaan, presentation yang berdaftar, sedia-sedia pendaftaran perniagaan, sedia-sedia program pendaftaran, sedia-sedia pendaftaran, inden kerja dan pesanan kerajaan, program kompeten dan sedia-sedia kemahiran atau khusus. Jadi profile syarikat ni sebenarnya bila kita dah jadi kontraktor, yang paling utama sebenarnya kita kena buat profile company kita selengkap yang boleh. Jadi kita buat satu profile dan bila kita masuk saja, tak kisahlah sebut harga ke, tender ke, kemudian terus ke, kita bagi profile company ni kepada semua agensi-agensi yang berdekatan. Jadi sebenarnya agensi itu sendiri ada kita punya rekod. Jadi contohnya kalau kadang-kadang kalau kita kita punya nasib kita untuk kemudian terus, dia akan panggil company-company yang ada dalam rekod. Jadi buatlah selengkap-lengkap boleh untuk profile company. Sebab dia kadang kita nak tengok satu company itu hebat tak hebat, maknanya kita boleh tengok daripada profile company dia sendiri. Okey, itu berkenaan dengan profile syarikat. Okey, ini untuk kita sentuh sikit berkenaan dengan tarikh tutup tender. Ini pun saya dah nyatakan dalam slide sebelum ni. Okey, ini tarikh tutup tender mesti dinyatakan dalam iklan tender. Tapi ini kena penting lah, jangan pula kita terlepas dengan waktu tarikh tutup yang dinyatakan. Takut lagi kita tengok, oi, dia punya masa pukul 12. Kita tak boleh 12 1 minit pun kita pergi pun. Memang tender kita akan ditolak sebab dalam dia punya box tu selepas pukul 12 akan dikunci dan kita memang tak boleh masukkan dokumen tender kita. Jadi rugilah kita dah buat, dah isi penat dokumen tender, tapi kita lewat seminit saja dan kita gagal untuk masuk tender tersebut. Okey, ini tarikh tutup tender tadi. Waktu tutup jam 12 tengah hari pada hari yang kerja. Jadi seperti saya nyatakan, tawaran lewat tidak akan diterima.